Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Shakur, ya Alim, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqim, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ith, ya Shahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayy, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awwal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afuw, ya Rauf, ya Ahad, ya Malik al-Mulk, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami', ya Ghani, ya Mughni, ya Mani', ya Dhar, ya Nafi', ya Nur, ya Hadi, ya Badi', ya Baqi, ya Warith, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, 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 ya Allah. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, 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 Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده أستغفر الله إن الله كان توابا 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 الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن
أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka atau anak-anak tiri mereka atau saudara-saudara mereka atau anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan atau perempuan-perempuan Islam atau hamba-hamba mereka atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah An-Nur. Surah yang ke-24 pada juzuk yang ke-18 pada ayat yang ke-30 sehingga ayat 31. Ayat 30 dan 31 ini menjelaskan hukum yang ke-7 dan hukum-hukum yang ada dalam surah An-Nur. Kalau sebelum ini hukum ke-6 kita membicarakan hukum masuk rumah dan meminta izin. Manakala pada ayat yang kita bacakan ini berkait dengan hukum memandang dan hijab, yakni menutup aurat. Pada siapa yang perlu ditutup aurat, siapa yang boleh dipandang, siapa yang tak boleh dipandang dan sebagainya. Allah Ta'ala memulakan dengan menceritakan dan memerintahkan orang beriman lelaki dan perempuan supaya menundukkan pandangan. Berkait dengan ayat ini, sebab turun ayat ini, diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan bahawa Asma binti Mirsad berada di sebuah kebun yang menjadi tempat wanita-wanita menemuinya dalam keadaan tidak menutup aurat yang sempurna. Maka menzahirkan apa yang berada pada kaki-kaki mereka seperti gelang-gelang kaki dan apa yang berada pada dada-dada mereka dan juga rambut-rambut mereka. Lalu kata Asma, ma'aqbah hadha, buruknya keadaan kamu ini. Maka turun ayat, wa kullil mu'minat, katakanlah kepada wanita tundukkan pandangan mereka. Diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang lelaki pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika berada pada jalan-jalan di Madinah, dia melihat seorang wanita. Dan wanita itu melihat kepadanya. Maka syaitan menggoda kedua-duanya untuk saling memerhatikan antara satu sama lain dengan penuh keindahan dan ketakjuban. Dan ketika mana lelaki itu terus memandang wanita tersebut sehinggalah menyebabkan dia melanggar tiang ataupun melanggar kebun, melanggar tembok kebun, menyebabkan patah hidungnya. Lalu dia berkata, wallahi la aghsilu dama hatta atiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ukhbiruhu bi amri fa atahu fa qassa alaihi qissatahu. Demi Allah, aku tidak akan lap darah yang keluar daripada hidungku sehingga aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku beritahu apa yang berlaku pada diriku. Maka dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, hadza uqubatu dzambika, ini ialah kesang dosa kamu, hukuman pada dosa kamu. Maka turun ayat, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah kepada lelaki yang beriman tundukkan pandangan mereka. Diriwayatkan ada seorang wanita yang memakai pada kakinya
bentuk gelang kaki. 2 gelang kaki. Sehingga bila mana dia menghentakkan kakinya, maka berlaga antara 2 gelang sehingga mengeluarkan bunyi. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنْ, dan janganlah wanita itu menghentakkan kaki. Supaya kedengaran perhiasannya ataupun supaya dia menjelaskan tentang perhiasan yang ada pada kakinya. Ini di antara sebab-sebab turunnya ayat yang kita bacakan pada malam ini. Yang pertama berkait dengan wanita yang sesama mereka memakai dalam keadaan bebas. Maka Asma mencela pakaian tersebut. Maka Allah memerintahkan supaya menundukkan pandangan. Sekaligus memberi maksud yang melihat menundukkan pandangan yang dipandang menjaga kehormatan. Kemudian pada sebab nuzul yang kedua menceritakan tentang lelaki yang memandang wanita dan memerhatikannya dengan penuh syahwat ataupun ketakjuban sehingga dia langgar tembok kebun, berdarah dan patah hidungnya dan bertemu dengan Rasul, maka Nabi kata itu kesan daripada dosa kamu. Hukuman pada dosa kamu, maka turun ayat. Supaya lelaki tidak memandang wanita dengan syahwat atau memandang dengan menilik-niliknya, memerhatikannya. Maka dilarang sama sekali. Dan juga sebab turun yang ketiga menceritakan wanita yang melampau berhias sehingga sampai peringkat gelang kaki. Lalu mereka menggoncangkan kakinya, hentak kaki supaya berbunyi gelang-gelang di kakinya. Maka ini menunjukkan larangan memakai gelang kaki yang berbunyi. Sehingga ulama melihat serta mutlak, sehingga melihat kepada yang berbunyi, yang menarik perhatian lelaki bahawa dia ada perhiasan. Macam kita pakai rantai kat kucing tu, orang pakai tengok kucing sebab bunyi loceng dia. Maka sama juga wanita. Dan termasuk setengah ulama mengkiaskannya dengan kasut tumit tinggi. Ada orang perempuan yang pakai kasut tumit tinggi yang dia menghentak. Bila dia jalan hentak pun tak sehingga orang memerhatikan. Dengan bahasa mudah, wanita dilarang melakukan perbuatan yang boleh menarik perhatian lelaki. Dari sebarang bentuk perhiasan. Sama ada gelang tangan pun sama, dia kicingkan tangan dia macam dia macam tamporing bunyi tu. Dia jalan. Kaki ataupun minyak wangi. Dia pakai minyak wangi yang harum untuk menarik perhatian lelaki. Atau apa saja perbuatan yang mana wanita lakukan yang boleh menarik perhatian dan juga boleh menyebabkan lelaki terfitnah dengan gerakannya. Termasuk juga kalau sekiranya mereka menggerakkan apa sahaja yang berada pada pakaian-pakaian yang mereka pakai. Pada pakaian mereka pakai, mereka cuba gerak untuk tarik perhatian. Ni betul tudung depan lelaki. Lelaki tengok macam tu. Artinya cara dia betul tudung tu memang niat dia nak suruh lelaki tengok. Dia pakai tudung, dia empat sana, empat kiri, empat kanan. Sehingga menarik perhatian lelaki, juga dilarang dengan maksud. Kita katakan ayat ini. Baik, ini secara umum, kita belum menjelaskan hukum hakam secara detail. Tapi apa yang kita sebut berdasarkan ayat yang kita baca surah An-Nur, bagaimana cara lelaki dan perempuan memandang yang lain jenis ini, berhias di hadapan lain jenis ini, dan hukum hakam yang berkait dengan setiap lelaki dan perempuan yang sebagainya disebut ajnabi, sebagainya disebut sebagai mahram atau maharim. Walaupun dalam istilah kita lebih kita suka guna perkataan muhrim. Muhrim kalau asal terjemahan Melayu maknanya orang yang memakai ihram. Tapi kita dah biasa guna muhrim. Itu bukan muhrim dia tu. Yang sebenarnya dah istilah betul bahasa Arab mahram. Tapi bila benda tu dah jadi guna biasa, maka tak salah lah. Dia sama juga macam kita ucap tahniah. Bila kita ucap tahniah, kita sebut mabruk. Kalau dah bahasa Arab sebenar, ucap tahniah kita panggil mubarak. Kita tak sebut mabruk. Mabruk maknanya unta yang sedang turun. Itu maksud baru. Daripada barakat al-ibil ataupun barakat al-ibil. Unta turun ke bawah dipanggil mabruk. Unta sedang landing. Jadi setiap kali kita jumpa kawan kita kata mabruk, maknanya unta sedang turun. Unta sedang turun. Tapi oleh kerana istilah tu dah jadi kebiasaan kita ucap tahniah, maka kata ulama tak salah. Kerana istilah itu sudah dikenali secara uruf, benda yang kita faham. Mana tahniah? Tak ada pun orang faham itu unta. Atau orang mengaji bahasa Arab pun, kalau saya mengaji bahasa Arab pun, kita pun biasa memang sebut kawan kita mabruk. Mabruk ataupun apa sekali yang tepat dalam bahasa Arab kita sebut mubarak. Ataupun Allah yubarik fi. Guru kami suka sebut perkataan burikta. Burikta, engkau diberkati. Atau barakallahu fika atau burikta, engkau diberkati.
Tapi dalam bahasa kita Terengganu pula, perkataan tu jadi makna lain pula. Jadi istilah-istilah. Mula-mula dapat tu terkejut juga. Tok guru kita sebut macam tu. Tapi itu beberapa istilah tahniah. Jadi kalau kita kata istilah muhrim, kata muhrim, kita dah guna biasa dah. Memang kalau kita kaji secara dasar bahasa Arab memang salah. Tapi kalau dah biasa, okey, carry on lah. Dia benda yang sama seperti mabruk. Mabruk dalam istilah atau umbi bahasa Arab memang makna salah. Tapi dah biasa kita jumpa orang mabruk, alfu mabruk. Maknanya 1000 kali tunggang unta, 1000 kali jatuh unta. Alfu mabruk. Tapi dah biasa jadi kalimah. Kita pun tak berapa guna kata mubarak. Tak berapa guna. Walaupun saya kata tepat dalam bahasa Arab kita mubarak. Engkau diberkati maksudnya mubarak. Ataupun kau nak doa penuh barakallahu fiik. Semoga Allah berkati kamu. Jadi dengan komentar ringkas, kalau orang sebut muhrim, memang secara uruf penggunaan tak lagi salah. Walaupun secara akal ataupun kata dasar bahasa Arab salah. Ini muhrim dan mahram. Tidak penafsiran ayat yang kita bacakan. Bila Allah menyebut, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hamba kami yang beriman. Tundukkan, peliharalah penglihatan kamu dari apa yang Allah haramkan ke atas kamu. Maka jangan kamu melihat, melainkan apa yang diharuskan bagi kamu melihat padanya. Ta'bir dengan perkataan mukminin sebagai isyarat bahawa menjadi suatu sifat orang beriman sentiasa bersegera mentaati perintah Allah. Bukan dimaksudkan tunduk pandangan artinya memejamkan mata. Dia sebut tunduk pandangan bukan makna pejam mata. Lalu depan perempuan kita pejam mata ke langgar tiang. Maksudnya ialah tidak memberi perhatian. Jadi kalau tengok ada perempuan, adalah kita tak beri perhatian. Mungkin pandangan sisi tepi kita melihat kelibat orang tu ada, wujud. Tapi bukan maksud kita nak beri perhatian. Atau bukan jauh sekali memandangnya dengan syahwat. Jadi dia ada tu sebagai ada orang je. Kita tahu ada orang lelaki sini. Kalau tanya tempat tu macam mana, ada lelaki ramai, perempuan ramai. Maksudnya kita dapat kenal lah jantina dia. Kalau kata tak tahu saya masuk kedai tu siapa pejam mata, tak tahu. Tak tahu berapa orang ada. Habis menega siapa? Saya pun tak kenal yang menega. Saya pun pejam mata ulu duit je. Tak mungkin Islam suruh muamalah bentuk macam tu. Tak praktikal. Yang dimaksudkan ialah waktu mana seorang lelaki berurusan dengan perempuan, dia tak menunjukkan perhatian melihatnya dengan syahwat ataupun dengan i'jab, dengan rasa takjubnya, tidak. Just untuk biasanya, muamalah atau sebagainya, melihat secara tepi mata atau sebagainya. Macam kita biasa masuk kedai makan, kita tahu ni ada lelaki, ada perempuan depan tu. Meja depan ni ada lelaki, meja depan ni ada perempuan. Lalu kita pun pilih angle yang betul, angle yang sesuai, yang selesa, maka tidak salah. Maka bukan bermaksud pejam mata, tetapi maksudnya ialah raddul basar, maksudnya ialah walaysa al-murad bi raddil basar imadul ain wa itbaqu ajfaniya, bal murad ja'alwa khafidatut tarf min al-haya. Iaitu kita seolah-olah malu melihatnya. Tak nak tengok, malu melihatnya. Kemudian Allah menyebut min absarihim. Maksud min absarihim. Min ini litab'id, iaitu dia menundukkan sebahagian daripada pandangannya. Kerana ada sebahagian pandangan yang lain dibenarkan. Umpama seorang melihat tunang dia, nak kahwin dilihat. Umpama seorang melihat wanita dalam bentuk muamalah. Sebab itu dalam perkataan min absarihim, sebahagian pandangan tu haram. Kalau kita mengambil hukum dasar, hukum umum pandangan adalah harus. Umum kita nak pandang siapa-siapa pun harus, melainkan apa yang dikecualikan. Hukum umum yang berkait dengan kemaluan adalah haram. Semua perkara yang menyentuh kemaluan haram, melainkan apa yang telah dijelaskan. Hukum asal bab kemaluan. Al-aslu fil budu' haram ataupun at-tahrim. Asal pada hukum yang berkait dengan kemaluan haram, melainkan apa yang dijelaskan hukumnya. Maksudnya ialah yang boleh menyentuh kemaluan cuma pasangan. Itu asal hukum. Maka asal hukum melihat itu harus. Boleh nak tengok siapa-siapa pun boleh. Tetapi bila syarat terangkan ini boleh, ini tak boleh, maka di situ bermula hukum. Ini kaedah ni. Contoh dalam kaedah usul fiqh ni, bila kita sebut al-aslu fil ibadah at-tawakkuf, atau al-aslu fil ibadah al-hadhr. Asal tentang hukum ibadat itu ialah haram.
Maksud kalau kita nak buat satu ibadat, tak boleh kita reka-reka. Ada satu nas baru boleh buat. Lepas tu al-aslu fi kulli syai, al-ibahah. Asal pada semua benda. Benda lain seperti perniagaan. Al-aslu fil bai'i. Asal dalam bab perniagaan hukumnya semua harus. Melainkan ada hukum kata tak boleh. Sebab tu bila ada produk-produk baru, proses-proses baru jual beli, maka mula-mula jalan terus. Sehingga ulama kaji hukum, kemudian baru jelaskan hukum. Dia berbanding ibadat, tak boleh lagi buat ibadat. Kena tahu dalil dulu baru boleh buat. Tapi dalam muamalah dunia buat dulu. Buat, lama tu baru datang hukum. Menjelaskan. Kita buat mesin vendor. Mesin vendor tu jual air kotak ke, jual Maggi ke, jual nasi lemak, jual nasi dagang, jual mi goreng. Ada setengah mesin vendor jual buku. Mesin vendor ada yang jual emas. Macam di Imerik, mesin vendor dia jual emas. Lepas masuk duit beli emas. Keluar turun. Jadi negara bila makin ke depan, semua mereka gunakan mesin vendor. Jual jam, jual telefon. Ini semua yang kita dah tengok. Mesin-mesin vendor tadi. Baik, benda ni kan dalam Islam ataupun secara hukum umum, bila jual beli kan ada orang jual, ada orang beli. Tapi tiba-tiba wujudnya mesin-mesin yang seumpama ini dalam bab muamalah. Jalan dulu. Barulah ulama menjelaskan hukum. Bab lain tak boleh jalan dulu. Mesti tahu hukum dulu baru boleh buat. Penemuan-penemuan baru muamalah ni online misalnya. Bila buat online kita on dulu baru ulama kaji. Mengambil kira apakah online ni dia punya trust, kepercayaan ini tinggi atau tidak. Diimbang. Oh, ramai orang bila dia buat online dapat barangnya. Macam dia nak. Ya ada sebilang kecil tak dapat barang. Ataupun sifat barang tadi lain. Dia order biru dapat hijau. Misalnya. Dia order kuning dapat misalnya warna orange. Tapi benda tu keberangkalian ni sikit. Yang banyak semuanya dapat dengan baik. Maka dia ambil secara hukum okey boleh. Walaupun kita lihat dalam bab online ni ada yang tipu, ada yang kena tipu. Kadang-kadang peniaga tipu, kadang-kadang pembeli tipu. Pembeli tipu macam mana? Dia ambil barang, dia kata dia tak terima barang. Dia ambil barang, dia pun tukar dengan barang lain, dia pun hantar balik. Dia hantar balik. Konongnya barang tu tak sampai. Padahal dalam tu dia tukar benda lain. Dia beli benda lain, dia tukar benda lain. Dia letaklah sampah-sampah dalam tu. Itu semua dia buat. Tapi para ulama akan mengkaji dari sudut peratusan dia. Dia tak akan kata dengan sebab seorang dunia, okey haram jualan online kerana banyak penipuan. Tidak. Dia ambil kira banyak. Pembengkang online pula. Pun dia, ini semua benda muamalah, hukum asal harus. Jalan dulu. Nanti kita akan bicarakan hukum. Tetapi kalau dalam bab ibadah, tak boleh jalan dulu. Tahu dalil dulu. Baru boleh buat. Sama juga di sini kita sebut. Dalam bab hukum memandang, dia harus dulu. Melainkan apa yang dikecualikan? Anda jangan tengok. Dan bab berkait dengan kemaluan, maka dia haram dulu. Tak boleh disentuh dan sebagainya. Melainkan yang dijelaskan di suami isteri. Maka dia sebut hukum yang berkait dengan kaedah yang disebut oleh para ulama. Sekiranya dia melihat sesuatu yang diharamkan tapi bukan dengan niat. Andai kata dalam ayat ni sebut katakan pada orang beriman tundukkan pandangan. Tapi tiba-tiba dia sesuatu yang kita tengok Facebook. Tuan-tuan buka Facebook, tuan-tuan buka YouTube, ada iklan macam-macam. Kadang ceramah agama elangnya tak elok. Ceramah agama elang dia tu benda tak elok. Maka orang pun tengok benda tak elok. Baik, iza waqa'al basar ala muhram min ghairi qasdi. Kalau mata kita terlihat sesuatu yang haram tanpa kita niat apa? Macam saya sebut tadi, kita buka Facebook kita, wall kita, scroll, ada benda tak elok lah. Ada elang-elang yang tak elok, yang tak sesuai, yang dedahkan aurat dan sebagainya. Tapi kita dah tengok. Min ghairi qasdi, bukan dengan niat kita. Lalu apa penyelesaiannya disebut dalam hadis? Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an nadharil faja'ah fa amarani an asrifa basari. Aku tanya pada Rasulullah tentang pandangan tak sengaja. Nabi kata jangan tengok lagi. Kalau kita tengok macam mana? Jangan tengok lagi. Maknanya tak haram tapi jangan tengok lagi. Uslub Nabi jawab tu. Bila aku tengok benda yang haram macam mana Rasulullah tanpa tujuan faja'ah, tiba-tiba keluar iklan. Tuan-tuan tengok TV, tengok berita, keluar iklan yang tak patut. Maka apa hukumnya? Hukumnya jangan tengok lagi. Dia tak sebut haram, jangan tengok lagi. Berarti benda itu tidaklah berdosa tanpa niat tadi. Diriwayatkan daripada Buraidah, Rasulullah bersabda, "Ya Ali, la tutma'in nadhratan fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah." Hey Ali,
jangan diulang pandang. Kerana bagi kamu pandangan yang pertama, bukan bagi kamu pandangan yang kedua. Maksudnya, jangan kali pertama tak apa. Bukan maksud tak apa, kita pun tengok lama. Ni baru kali pertama, tak biar dulu. Ni kalau saya dapat alih, dah jadi kedua ni. Bukan begitu. Maksudnya yang secara faj'ah. Tiba-tiba tertengok. Misalnya, maka itu lakal ula. Maksudnya, benda tu tak salah bagi kamu. Walaysa lakal akhirah. Tapi tidak bagi pandangan yang kedua. Diriwayatkan oleh Bukhari, daripada Abi Sa'id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal julusa 'ala turuqat." Qalu ya Rasulullah, la budda lana min majalisina natahaddatsu fiha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In abaitum fa'atu at-tariq haqqah." Qalu wa ma haqqu at-tariq ya Rasulullah? Qala raddul basar wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu lepak di tengah jalan. Jangan duk lepak. Orang Arab panggil tasakkuk. Melepak. Maksud melepak, kita kumpul satu tempat, duduk situ. Imam kita lepak kita pergi tangga. Imam kita lepak dekat mall, tempat orang lalu lalang. Ini kita panggil tasakkuk. Bahasa Arab lah. Ataupun julus al-turuqat dalam bahasa takbir panjang. Duduk dekat jalan-jalan laluan manusia. Nabi kata jangan duduk lepak. Jangan duduk berkumpul lepak. Kerana lepak menakutkan orang. Kita bila lepak satu tempat, dan orang lalu situ, orang dia tak selesa. Kalau dia perempuan, lagi tak selesa. Yang lepak ni semua, lelaki misalnya. Dan kalau perempuan pula lepak, lelaki pun tak selesa. Mungkin berlaku bisikan-bisikan kejahatan. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, kami memang suka lepak ya Rasulullah. Sebab banyak benda nak bincang. Sebab kadang-kadang kita tak boleh bincang benda tu tempat yang tertutup, tempat-tempat lepak lah. Nak bincang. Lalu kata Nabi SAW, kalau kamu terpaksa lepak juga, maka berikan hak jalan. Lalu sahabat bertanya, apa itu hak jalan? Jawab Nabi SAW, tundukkan pandangan. Jangan buat kejahatan. Balaslah salam. Suruhlah yang baik, cegahlah yang mungkar. Apakah sebab Allah perintahkan supaya tundukkan pandangan? Untuk menghalang sebarang kejahatan, kesan daripada pandangan. Sebab bermula pandangan, dia menjadi utusan kepada zina. Sebenarnya disebut oleh setengah ulama, fa innan nadhar bariduz zina. Pandangan itu ialah kita katakan membawa kepada zina. Bari ini dia akan push benda tu sampai pada zina. Dia membawa kepada zina. Setengah ulama salah menyatakan an-nadhar sahmun summin ilal qalbi. Melihat itu ialah panahan beracun kepada hati. Oleh sebab itu Allah Ta'ala mengaitkan pandangan dengan kemaluan. Bila Allah sebut, katakan kepada orang beriman, tundukkan pandangan, jaga kemaluan. Berarti pandangan itu ada connection dengan kemaluan. Dengan maksud pandangan yang menyebabkan kemaluan itu bersyahwat. Makinlah pandangan yang diharamkan. Pandangan dengan tujuan itu, itulah yang diharamkan. Dan pandangan, dia boleh membawa kepada itu. Andai kata orang tu dia asalnya bukanlah tengok untuk syahwat, tapi kerana tengok dia boleh menyebabkan syahwat juga. Maka sebab itu dijauhi setiap pandangan. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, wa yahfadhu furujahum, hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka daripada melakukan perbuatan keji seperti zina, liwat ataupun melihat aurat sesama mereka. Diriwayatkan hadis oleh Imam Ahmad dan ashabus sunan, ihfaz aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuka. Jagalah aurat kamu, yakni kemaluan kamu, melainkan daripada isteri kamu. Isteri tak apa. Ataupun wanita yang kamu miliki secara perhambaan. Zalika azka lahum. Demikian itu lebih baik kepada kamu. Yang menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, membersihkan hati kamu, menjaga agama kamu. Sebagaimana disebut, man hafiza basarahu awrathahu Allahu nuran fi basiratihi aw fi qalbihi. Siapa yang menjaga pandangannya, Allah akan memberikan kepadanya cahaya pada hatinya. Maknanya kalau orang jaga pandangan, hatinya bercahaya. Maka bila hatinya bercahaya, maknanya disebut dia akan melihat dengan basirah. Manusia sama ada dia melihat dengan basar atau dia melihat dengan basirah. Umum kita melihat dengan basar, dengan mata. Tetapi orang-orang pilihan Allah melihat dengan hati, basirah. Apa beza? Kita melihat dengan mata nampak biasa je lah. Kalau orang tu muka dia bulat-bulat lah. Muka petok-petok, sakat tu. Orang yang melihat dengan basirah, maka dia mengenali orang tu. Dia tahu orang ni boleh buat kawan, tak boleh kawan. Dia tahu orang ni baik ke tak baik. Dia tahu orang ni soleh ke tak soleh. Dia tahu orang ni boleh kawan rapat ke tak boleh kawan rapat. Dia melihat dengan basirah.
Ini Allah berikan pada dia. Dalam hadis disebut, "Ma min muslim yanzur ila mahasin imra'atin thumma yaghuddu basarahu illa akhlafa Allah lahu ibadatan yajidu halawataha." Mana-mana orang Islam bila dia melihat keindahan wanita kemudian dia menundukkan pandangannya, melainkan Allah menggantikan baginya pada ibadat dia mendapati kemanisan. Dan hadis riwayat At-Tabarani daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nadhara sahmun min sihami iblis, masmumun man tarakahu makhafati abdaltuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbihi." Sesungguhnya penglihatan itu ialah panah daripada panahan iblis yang beracun. Siapa yang meninggalkan pandangan kerana takut kepadaku, akan kugantikan kepadanya iman yang didapati kemanisan dalam hatinya. Bahasa mudah, siapa pun yang meninggalkan perkara syahwat yang diharamkan, Allah ganti kemanisan dalam ibadat. Jadi kita kalau nak dapat kemanisan ibadat, wa imma baca Quran, wa imma solat, wa imma waktu kita berzikir, wa imma waktu mana kita bermuhasabah dan sebagainya, nak rasa kemanisan, jangan membiasakan mata melihat yang haram. Kerana mata bila melihat yang haram, dia jadi tawa. Bahkan dia mungkin jadi pahit ibadat. Atau seorang kalau selalu dia memandang perempuan, maka pandangannya pada isterinya menjadi tawa. Kalau orang ni duk asyik tengok perempuan lain, tengok apa terlagi dengan syahwat, maka dia mula melihat isterinya dengan pandangan yang tawa. Pandangan yang tidak menarik. Tapi kalau seorang, dia menundukkan pandangannya, dia sentiasa melihat isterinya pandangan yang menarik, yang baik. Dan sebaliknya pun sama, perempuan pun sama. Kalau dia mengelakkan pandangan lelaki, kelak dia akan melihat isterinya nampak cantik. Tak adalah mula nampak macam duyung, kemudian nampak macam dugong. Mula saya nampak ni macam duyung, puteri duyung. Lepas tu macam putih dugong pula. Perempuan tu tak salah apa-apa, pandangan yang berubah. Perempuan tu tak berubah. Laki tu tak berubah, pandangannya berubah. Pandangan yang berubah kerana bila dia melihat yang haram, maka dia berubah. Berubah melihat perkara tersebut. Maka ini antara kelebihan menundukkan pandangan dari sudut ibadat. Itu kemanisan ibadat. Innallaha khabirum bima yasna'un. Sesungguhnya Allah mengetahui dengan ilmu yang sempurna apa yang kamu lakukan. Apakah dorongan perbuatan yang kamu lakukan. Kita tengok ni sebab apa Allah tahu dah. Kalau kita tengok dengan tujuan-tujuan yang tertentu, yang baik, maka Allah tahu. Kita tengok dengan pandangan tak baik, Allah tahu. Supaya kita berhati-hati dengan setiap pandangan kita. Apakah pandangan tadi pandangan yang tujuan yang baik, menghasilkan manfaat yang baik, atau sebaliknya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, supaya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Baik, berkait dengan wanita, apakah hukum perempuan melihat lelaki? Sebagian ulama menyatakan perempuan harus melihat lelaki. Berbeza dengan lelaki, tidak harus melihat wanita. Melainkan dengan ada sebab-sebab tertentu. Perempuan harus kerana sifat perempuan yang lain. Melainkan kalau dia melihat lelaki dengan syahwat, maka baru tak boleh. Secara umumnya pandangan wanita pada lelaki tak sama dengan pandangan lelaki pada perempuan. Jadi kalau kita lelaki tengok perempuan lain. Perempuan tengok lelaki ni lain. Sebab itu sebagian ulama menyatakan asal hukum perempuan melihat lelaki itu harus. Melainkan kalau dia melihat dengan syahwat, maka baru tak boleh. Adapun lelaki daripada awal tak boleh lihat, melainkan ada sebab. Ada tujuan dia. Ada masalah dia. Masalah muamalah ke, masalah perkahwinan, atau masalah yang akan kita sebut termasuk perubatan, untuk berubat, untuk muamalat. Termasuk dalam kita kata tadris, untuk pengajaran, untuk guru tengok, untuk mengajar. Tidak pakat tidur berlaku. Ustaz tak tengok. Ustaz mana boleh tengok, dia boleh tidur senyap. Itu untuk tadris, pengajaran. Maka hukum muamalah tadi, dia melihat kepada tujuan. Tapi ada pun perempuan, secara umumnya dia boleh melihat. Ini sebagian ulama. Walaupun sebagian ulama lagi cenderung mengatakan perempuan sama macam lelaki. Tapi mereka semua sepakat. Melihat dengan syahwat itu memang tak boleh. Yang kita ni kalau lihat saya saja ni. Lihat saya, dia tak apa tengok saya saja. Tengok. Sebagian ulama menyatakan pandangan wanita tak sama dengan pandangan lelaki pada wanita. Lalu mereka mengharuskannya. Ini dia sudut kekhilafan para ulama. Kemudian bila Allah berfirman tentang wanita, wala yubdina zinatahun illa ma dhahara minha. Jangan dia menunjukkan perhiasannya, melainkan apa yang zahir daripadanya.
Yang dimaksudkan apa yang zahir, apa yang ada pada wajahnya dan juga pada tangannya. Kedua tangannya sampai ke pergelangan tangan. Itu ma zahara minha. Dan ini menjadi dalil kepada ulama bahawa wajah dan kedua tapak tangan bukanlah aurat. Kerana ini maksud ma zahara minha. Apa yang dilihat. Di sisi Imam Abu Hanifah, bukan sekadar wajah itu bukan aurat. Demikian juga dua pergelangan tangannya bukan aurat. Termasuk dua kakinya. Si Abu Hanifah tak wajib pakai stokeng. Sebab apa? Sukar bagi wanita untuk menutup kaki. Ia lebih sukar daripada tutup tangan. Mana orang perempuan kan, tangan ni diharuskan dia diperlihatkan. Sebab muamalah dia pegang, dia bawa pegang dan sebagainya. Dan di sini Abu Hanifah kata kaki tu lagi berhajat daripada tangan. Ni nak berjalan kawasan air lah, benda lah, banyaklah kaki dia. Sebab itu si Abu Hanifah, kaki sehinggalah kepada qadamai ni, pergelangan kaki tidak aurat. Dan kata lain dalam mazhab Abu Hanifah, stokeng itu tak wajib. Dalam mazhab Abu Hanifah. Dalam mazhab kita, stokeng itu wajib. Sebab aurat ialah muka dan kedua tapak tangan. Di Abu Hanifah tidak. Jadi dalam bab ini kita lihat. Kalau sekiranya kita katakan kita memang jenis suri rumah, duduk rumah. Yang datang tadi laki-laki yang aman. Jenis saudara mara, terdekat walaupun dia masih lagi dalam kategori bukan mahram. Maka tak ada salah kita menggunakan mazhab ini. Lebih ringan. Sebab mereka selalu datang ni, ada ipor duai, kita agak suka, kita nak sentiasa melazimi stokeng misalnya. Tapi kalau kita luar memang pakai stokeng lah. Stokeng, kasut, pakai stokeng. Ni dalam rumah ni. Dalam muamalah macam ni, agak suka. Maka perkara-perkara tersebut boleh. Kalau seorang kata saya nak taklid pada mazhab Abu Hanifah untuk memudahkan pergerakan saya di kawasan rumah. Agak suka. Tapi dia kena tahu dia bukan sampai betis. Dia kaki, pergelangan kaki dia. Qadamai. Dia taklah sampai betis. Ni tiba-tiba dia ambil mazhab lain pula, mazhab sesat lagi, atas lutut pula. Ni lagi ringan, tak senang pakai seluar pendek dalam rumah. Nak muamalah. Itu tak betul. Jadi dalam disebut kekhilafan mazhab jumhur, di sisi pada jumhur ulama, aurat wanita itu muka dan tapak tangan. Di sisi Abu Hanifah yang memasukkan juga termasuk kakinya, khususnya kata Imam Abu Hanifah, khususnya di kampung-kampung. Khususnya di kampung-kampung. La siyama ahlul rif. Dan di sisi Imam Abu Yusuf, an-nadhira'ain laysata bi'aurah lima fi satrihima min harah. Di sisi Abu Yusuf pula sampai ke siku boleh. Sebab wanita ini basuh pinggangnya bla bla bla, banyak cerita lah. Dia nak masak lah begini lah. Dia pagi ni mungkin tak berapa selamat. Maka sampai ke ini si Imam Abu Yusuf. Abu Yusuf salah seorang pendukung mazhab Abu Hanifah. Jadi gelar sebagai sahibah Abi Hanifah. Sahibah maksudnya fatwa dia sama seperti fatwa Imam Abu Hanifah. Dan fatwanya menjadi fatwa mazhab Hanafi. Sebab tu tuan-tuan bila tengok mazhab Hanafi, dia orang ada kelonggaran tadi. Kalau dia nampak sampai sini tawar pun tuan-tuan jangan heran lah. Dia tawar. Kita perempuan tak boleh lah. Kita mazhab kita kena pakai apa ni? Engsok apa tu. Kena pakai. Tidak nampak aurat tak sah kena tawar. Tengok geng-geng India, geng-geng Pakistan. Gini. Tawar. Lelek. Sah pula dia tu. Kerana dia pegangan mazhab. Maka tak ada masalah apa-apa mazhab dia. Dan dari sudut muamalah pun sama. Sebab dari sudut perempuan yang bekerja, maka ia menjadi suatu keringanan bagi dia. Khususnya saya kata orang tukar masak, basuh pinggang, bla bla. Memang selalu gini lah, ginsing gini. Maka dia sampai kepada zirak dia. Sampai kepada kita katakan kosang siku dia. Master dia. Ini pandangan ulama. Kemudian Allah Ta'ala menyebut. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Hendaklah wanita itu melabuhkan tudungnya sehingga belahan bajunya. Perempuan kalau pakai baju kurung dia ada belahan ini. Ini belahan ni kalau ditunduk nampak suatu benda yang tak sesuai bagi dia. Maka Nabi tutup belahan ni. Kalau pakai baju ada belahan itu, hutang dan sebagainya. Hendaklah dia menutup sampai ke dada. Di mana wanita-wanita Ansar dan Muhajirat bila bantu ayat ini, lalu mereka koyakkan murutuhun. Murutuhun ni satu pakaian yang kita panggil kalau mereka berjalan, mereka ambil jubah tutup macam tu. Macam kain selimut. Dia tutup. Dia panggil murut. Kalau mereka nak qada hajat, mereka pakai pakaian mereka, kemudian mereka ambil ni tutup. Macam setengah orang Iran buat. Dia ada pakaian hitam. Tutup macam tu. Dia panggil murut. Itu kalau kita sebut gebar lah. Macam selimut. Dia tutup. Ini bukan pakaian untuk tetap kalau nak keluar sekejap. Macam kita kan kalau orang kampung nak keluar sekejap, ambil tuala bungkus kepala. Dia tak pakai tudung lah. Kalau orang kampung, kalau kita tengok orang kampung mak-mak kita nak keluar sekejap, dia tak ambil tudung. Sebab nak keluar sekejap je. Maka dia nak
Nak ambil bahagian depan tu, nak ambil sini dia pun ambil kelubung dengan tuala. Tutup dengan tuala. Jadi muruk ni satu kain yang mereka kelubung kalau mereka pergi qada hajat atau sebagainya. Dan wanita ni pun koyak muruk. Untuk jadikan tudung khimar mereka ini labuh sampai ke dada. Jadi wanita wajib melabuhkan tudungnya paling minimum pada dadanya. Bukan dada itu tempat fitnah. Jadi dia kena labuhkan. Ini yang dimaksudkan dengan ayat wal yadribna bi khumurihinna ala jubihin. Wala yubdina zinatahun illa li bu'ulatihin. Dia tidak boleh menzahirkan perhiasannya. Apa maksud perhiasannya? Itu perhiasan yang biasa dipakai oleh wanita. Dia punya subang dia, dia punya rantai dia punya gelang dia, itu namanya perhiasan dia pakai. Tempat-tempat. Baik wanita, mana tempat anggota badan yang letakkan perhiasan? Biasanya. Dia ikut uruf. Kalau orang Pakistan, orang India, termasuk hidung dia sekali. Dia bertindik hidung. Itu hiasan dia. Wanita-wanita solehah dia pakai. Tapi Malaysia bukan uruf dia. Orang kita kalau letak gini, kita kata melampau. Ni Tamil mana pula datang? Ni Pakistan mana pula datang? Kita tak boleh terima uruf tu. Tapi itu uruf bagi setengah masyarakat. Mereka bertindik sebagai hidung. Bagi kita uruf kita kalau perempuan dipakai barang kemas, kalau dia pergi kedai barang kemas tu dia punya tempat berhias ni kat mana? Leher, telinga, tangan. Tangan ikutlah sampai ke siku ke. Lagi apa yang mungkin dihiaskan? Gelang kaki mungkin. Tengok kedai emas. Baik, kalau dia pakai benda tu, gelang apa semua, dia tidak boleh zahirkan melainkan kepada mahramnya saja. Ini disebut satu persatu mahram. Daripada Allah sebut suami dia. Suami dalam kategori lain, suami dia, ayah kepada suaminya, yang ayah mertua, anak dia atau anak suaminya, yang anak tiri, atau saudara adik-beradik dia, atau adik-beradiknya atau anak pada adik-beradiknya, ini anak saudara, anak saudaranya, atau anak kepada saudara perempuannya. Dengan bahasa mudah anak saudara, belah lelaki ke belah perempuan. Dengan bahasa mudah dan ayat yang kita baca panjang lebar ini, semua mahram kita. Wanita kalau dia pakai gelang, rantai, dia zahirkan pada mahram ni tak salah apa. Suami dia pertama, ayah mertua dia tak salah. Maknanya dia boleh tak pakai tudung. Kerana auratnya ialah pusat hingga ke lutut. Dan hiasan-hiasan tadi boleh dizahirkan. Sampai ke siku, tak ada masalah. Dibenarkan dalam Islam. Perhiasan-perhiasan tadi dengan syarat ia tidak dilihat secara syahwat. Dan termasuk juga makna di sini ialah mana-mana anak susuan. Atau saudara susuan. Kerana yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Disebabkan penyusuan haram sebagaimana pengharaman nasab. Jadi kalau anak kita menyusu dengan seseorang, maka saudaranya semua ni saudara susuan. Maka auratnya sama seperti adik-beradik, pusat dan lutut. Dan segala perhiasan boleh dizahirkan. Gelang mah, nak pakai rantai mah, nampak tengkok tu dibolehkan. Mereka pada tempat-tempat yang menggunakan fitnah dan menyebabkan syahwat. Kemudian Allah Ta'ala sebut, sesudah itu, awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal, awit tif, alladhi lam yadharu ala awratin nisa. Baik, ataupun lelaki-lelaki tua. Di sini terjemah pimpin ramai orang gaji. Maksud tabi'in ialah orang dah tua yang kira-kira tak bernafsu lagi. Dalam bahasa Arab disebut la yantashib zakaruhu. Maksudnya kemaluan dia dah tak naik. La yantashib zakaruhu. Itu istilah dia. Makna katanya kalau orang perempuan menopause. Menopause, orang lelaki dah dekat nak mampus lah macam tu. Dah tak ada dah syahwat dia. Kalau orang perempuan ni menopause, dia tak ada dah keinginan tadi. Yang lelaki tadi dia tak bernafsu lagi. Artinya tak lagi dia fikir nafsu tadi, tak ada. Maka bagi lelaki ni pun boleh. Lelaki tua umur 70, 80 tak ada dah. Tapi kalau 70 mata terang lagi jangan. Mata nampak terang lagi macam harimau lagi jangan. Ini mungkin keturunan lain ni. Jadi kalau kebiasaan tua lah, kita sebut tua. Barangkali kita ada pak saudara sabit kita ni, pak saudara sabit tua-tua. Mak saudara kita mungkin umur dia lah 80. Dia pun dah tak larat dah dengan sakitnya dan sebagainya. Maka ini juga diringankan. Dia sama seperti, artinya kalau seorang tu dia perempuan tak ke tudung depannya tak salah. Laki-laki tua macam ni. Ataupun kanak-kanak. Alladhi lam yadharu ala awrati nisa, yang tak boleh cerita. Dia tak reti nak cerita tentang cantik atau tak cantik. Kalau kita tanya budak ni, lawa tak? Dia semua kata lawa. Yang tak lawa pun, dia kata lawa juga.
Maknanya budak ni tak apa. Tapi kalau dia kata yang ni lawa sikit, yang ni lawa dia 20%. Ni 30%. Budak ni jangan main. Budak ni dia dah ada taste. Budak ni dia dah tahu. Kalau budak yang jenis, kita tanya apa pun kata lawa. Kita tunjuk yang udus sekali pun lawa. Yang lawa pun lawa. Dia tak kerti nak beza. Dia ikut, kita tanya yang pertama tu, lawa ke tak lawa? Lawa. Kalau kita tanya balik, tak lawa ke lawa? Tak lawa. Dia ikut yang pertama kita tanya tu. Sebab dia tak kerti tengok tu, dia berdasarkan soalan kita. Kalau kita sebut perkataan lawa dulu, dia pun ikut kita lawa. Kalau kita sebut ni tak lawa ke lawa, dia pun kata tak lawa. Jadi budak ni tak apa. Jadi, kalau wanita tadi dia tak pakai tudung depan budak ni, ataupun, tapi masih lagi terbatas pusat hingga ke lutut. Dia pakai barang kemah depan ni tak salah apa-apa. Sama juga cerita, awit tabi'ina ghayyu ulil irbah. Lelaki-lelaki yang sudah tidak punya nafsu. Yang ketika dah tua reta, yang dah tak mampu untuk yang tidak lagi membayangkan syahwat pada wanita. Walaupun lebih aslam, lebih selamat, mana-mana lelaki yang tiada hubungan mahram dengan kita tetap memelihara kehormatan. Itu lebih aslam, lebih baik. Tapi kalau sekiranya saya katakan susah Ustaz sebab ni, dia suami pada mak saya, mak saudara saya. Suami kepada mak saudara saya. Kita tahu mak saudara tu memanglah mahram kita, suami dia bukan. Kita panggil sabik lah. Sabik. Tapi dah tua dah ni Ustaz, ni pun dah tak larat, sakit. Jadi kita pun misal katanya selalu pergi jumpa mak saudara ni, ziarah dia, tanya khabar dia. Kadang-kadang suami dia dah tua macam gini, mungkin umur dah 80, dah tak larat. Maka kelonggaran tu ada. Jadi kalau kita pakai setah kepala saja pun tak apa. Kalau sekiranya kita tak pakai tudung depan dia pun tak apa. Sebab dia termasuk ghairi ulil irbah. Maksud ulil irbah tidak punya kehendak pada wanita. Maksudnya tak bernafsu pada wanita. Tak cenderung pada wanita. Kalau dia masih cenderung, ini juga bergantung pada uruf. Sebab tu saya sebut tadi secara lebih selamat, lebih warak, kita pun kira tutup lah. Cuma adalah sikit kelonggaran. Kalau saya tak pakai stocking depan dia, okay, adalah sedikit kelonggaran. Kepada tua-tua ini termasuk kanak-kanak tadi. Budak-budak yang saya katakan tak gerti apa, belum memayis atau tak gerti menzahirkan keadaan rupa bentuk kita, maka tak ada masalah. Dan termasuk larangan tentang wanita-wanita bukan Islam. Apakah wanita bukan Islam yang disebut sebagai zimmiyah sama hukumnya seperti lelaki? Sebagian ulama menyatakan perempuan kafir zimmiyah sama seperti lelaki. Maka aurat di hadapannya muka dan tapak tangan. Dan tidak boleh menzahirkan perhiasan. Setengah memasukkan wanita yang zimmiyah ini sama seperti perempuan muslimah yang lain. Dibenarkan. Tapi kita lihat uruf. Kalau sekiranya dia akan cerita kecantikan kita di hadapan suami kafirnya, maka tak boleh. Disebut dalam hadis, la tubashirul mar'atu mar'ata tan'atuha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilayha. Tidak boleh seorang perempuan bila bergaul dengan seorang perempuan lalu dia cerita pada suaminya tentang perempuan yang dilihatnya sehingga suaminya membayangkannya, maka hukum tak dibenarkan. Kerana orang kafir tak aman untuk dia tidak mensifatkan, tak cerita. Jadi kita kan tak pakai tudung depan perempuan kafir. Rambut kita kerinting lah, benda lah. Dia pun cerita ke suami dia. Bang, dia punya rambut tu macam ni bentuk dia. Separuh hubang, separuh hitam. Tengah tu botak di situ. Dia lelaki ni bayang, maka hukumnya haram. Maknanya kalau tahu perempuan kafir tadi, yang disebut sebagai zimmiyah tadi, dia mungkin mensifatkannya pada suami, tak boleh. Demikian juga kalau kita kena ada perempuan yang dia pun sama macam watak tadi, dia suka bercerita. Kan kita bergaul sama-sama perempuan, kita pakai tudung, bla-bla dan sebagainya. Dia suka bercerita muka perempuan ni pada suami dia. Sehingga suaminya dah membayangkannya, maka ini juga dilarang dalam Islam. Maknanya perempuan dia kena amanah, dia bergaul sesama dia tak boleh cerita lah. Dia tak boleh cerita pada suami dia, akak tu macam ni, dia punya gini sekian-sekian cerita belaka. Yang dia tengok, tak boleh. Maka ini dilarang kerana dia termasuk dalam perkara yang disebut sadud dzara'i, menutup pintu-pintu kejahatan. Kemudian Allah SWT sebut, setelah menyebut tentang golongan yang wanita boleh menunjukkan hiasannya. Kata Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman seterusnya, wala yadribna bi arjulihin, jangan dia menghentakkan kakinya
liyu'lama untuk diketahui ma yukhfina apa yang disembunyikan min zinatihin daripada perhiasan mereka. Wa tubu ila Allah, bertaubatlah kamu semua kepada Allah ayuhal mu'minun, wahai sekalian orang beriman, la'allakum tuflihun, semoga kamu berjaya. Jadi kalau kita buat salah dalam bab pandangan, dalam bab pergaulan, maka taubat kepada Allah. Dan taubat menjadikan kita menjadi orang berjaya. Dan kita dah syarah tadi bila kita sebut tentang pandangan ulama. Bila wanita-wanita menggerakkan kaki, hentak kaki supaya dia ketahui perhiasan. Termasuk juga menggoncang-goncangkan hiasan di tangan-tangannya. Termasuk juga memakai minyak atar, minyak wangi. Dan sebarang perhiasan keluar daripada rumahnya supaya lelaki dapat mencium baunya, maka terfitnah dengan hiasannya. Disebut dalam hadis, kullu ainin zaniyah wal mar'atu idza ista'tarat famarat bil majlis fahiya kadza wa kadza. Mana-mana wanita yang memakai wangian, mana-mana wanita yang memakai wangian, lalu dia pun lalu di hadapan lelaki, fahiya kadza wa kadza, dia seperti pelacur, kata Rasul. Fahiya zaniyah, dia seperti pelacur. Mana kalau perempuan tu dipakai minyak wangi, dia berhias, dia tujuan dia nak lelaki tertarik, dia seperti pelacur. Sebab pelacur kerja dia macam tu, tarik lelaki. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, la yaqbalullah salata imra'atin tatayyabat di hadzal masjid hatta tarji' fataghtasil minal jinabah. Tidak Allah Ta'ala terima solat seorang perempuan yang berwangi-wangian datang ke masjid sehingga dia pulang dan dia mandi seperti mandi junub. Mana nak buang wangian tadi. Kalau mana-mana perempuan datang masjid, berwangian dia, sehingga bau lelaki ni, maka kata Allah Ta'ala tak terima solat. Sampai dia balik rumah, dia mandi wajib. Maksudnya dia mandi macam mandi wajib. Apa maksud mandi macam mandi wajib? Bukan mandi wajib. Dengan maksud nak hilangkan bau tu. Pernah satu ketika, serombongan wanita lalu di hadapan Nabi SAW. Dan Nabi mencium wanginya. Nabi kata, irja'na, balik. Pergi balik. Ni wangi-wangi tak payah datang masjid. Rasulullah suruh balik untuk buang wangian tadi. Tukar baju lain. Untuk menunjukkan wanita, dia boleh pakai minyak wangi untuk suami dia. Dan dia tak boleh pakai minyak wangi yang sehingga orang luar bau. Orang luar bau, jangan. Kerana dia menarik perhatian. Dia menarik perhatian dan menggerakkan fitnah. Maka ini adab yang kita sebut surah An-Nur, surah adab khususnya perempuan. Dan termasuk bila kita sebut perempuan tak boleh memakai gelang kaki yang setengah kata pakai gelang kaki je tak salah. Tapi kalau dipakai gelang kaki berloceng itu salah. Sebenarnya kalau dipakai gelang kaki berloceng pun tak salah juga. Kalau dia tidak menzahirkan bunyinya pada lelaki luar. Kalau dipakai kat rumah je keceng-keceng tu, biar suami dia je tertarik. Daripada jalan ke dapur sampai naik bilik ceng. Suami dia tahu dia kat mana. Itu macam tracker. Suami tahu bini dia kat mana. Rumah besar, bunyi ceng-ceng, tu bini dia tu kat dapur dah tu. Kat bilik air dah tu. Sebab rumah besar dia pun guna tracker tu. Gelang kaki berloceng. Jadi, isteri dia pergi mana pun bunyi dia tahu. Isteri dia masih hidup. Masih boleh berjalan. Artinya tak salah. Yang salah, bila mana dipakai di luar. Dipakai luar untuk tarik. Itu mula salah. Walaupun setengah guru kami, dia terus mengambil hukum umum. Bila rantai mah tu ada loceng je, haram. Tak kira loceng kat gelang ke, loceng, tu haram. Kita kata, ia tidak mutlak haram. Kalau kita pakai kepada budak kecil, kan kadang-kadang kita belikan anak-anak kecil kita mau belilah rantai loceng. Supaya kita pun tahu dia duduk kat mana. Jalan bunyi loceng-loceng, tu kat dia lah. Maka tidaklah haram secara mutlak. Haramnya bila dipakai oleh wanita bagi menarik perhatian lelaki lain, maka baru haram. Ataupun pada kedudukan yang boleh menarik lelaki lain. Kalau dipakai kat luar, dia kata, Ustaz, saya tak niat pun nak tarik. Lelaki tu tertarik. Bukan salah saya. Itu salah juga. Kenapa? Boleh menarik. Walaupun dia tak ada niat menarik. Tapi kalau dipakai kat rumah, untuk suami dia, atau anak-anak kecil yang memakainya, tak salah. Dan perkara ini para ulama mengkiaskannya al-ahziyatul haliyatu dhatul ki'abil aliyah. Iaitu pakai kasut tumit tinggi. Ulama mengkiaskan gelang berloceng yang dipakai oleh perempuan yang menarik perhatian lelaki dengan kita katakan ahziyah kasut dipanggil dhatul ki'ab atau ki'abil aliyah yang mempunyai tumit tinggi. Hukumnya diharamkan. Tapi nak pakai kat rumah tak boleh. Bukan dari sudut kesihatan pun tak elok. Tanya doktor-doktor, orang yang pakai kasut tumit tinggi bagus tak untuk bawah pinggang dia? Dia tak selari, dia tak sekata, tak baik untuk tulang belakang dia dan sebagainya, banyak. Dia pun tak boleh berlari, melainkan akan terseliuh kakinya. Jadi Islam bila haramkan bukan sekadar faktor yang berkait dengan hiasan,
Ia juga faktor kesihatan, ia juga faktor mudarat-mudarat lain. Jadi tidak perlu, wanita jangan cenderung memakai kasut tumit tinggi. Jangan ikutlah trend. Apa tinggi, saya nak nampak tinggi saya tak perlu tinggi, pakai jadi tinggi. Tak perlu. Yang pertama melakukannya ialah Bani Israel. Ada seorang perempuan dulu, dia pendek. Tapi dia nak suruh nampak tinggi, maka dia buat kasut tumit tinggi. Dia orang pertama buat. Dia sebut dalam hadis Nabi SAW. Dan dia pakai satu cincin. Cincin tadi kalau dia buka, dia akan keluar wangian. Ni special edition. Dia punya cincin dia, bila mana dia buka, dia macam ada wangian tu. Dia akan hemburkan wangian. Maka dia berjalan dengan perempuan tinggi untuk menipu lelaki. Jadi kiri kanan dia perempuan tinggi. Dia pun jalan. Nampak macam dia tinggi tu. Dia menipu. Dan dia berhias. Untuk menarik perhatian dan campur wangian. Rasulullah menyebut ini antara perbuatan pertama yang dilakukan oleh Bani Israel. Yang pertama yang pakai kasut tumit tinggi Bani Israel atau bahasa kasut Yahudi. Mereka memulakan hiasan tersebut. Maka pakaian seumpama ini tidak dibenarkan dalam Islam. Walaupun tidak kita kata pengharaman tadilah dosa besar dan sebagainya. Ini adalah irsyadat atau kita katakan satu adab-adab yang perlu dilazimi oleh wanita-wanita. Bila kita sebut adab, menyalahi adab tadi bukanlah dosa besar. Ia dosa yang kecil. Namun ia membawa kepada kerosakan yang besar. Mungkin boleh bawa pada kerosakan yang besar. Maka perlu hati-hati. Maksud bila kita sebut bukan dosa besar supaya kita tidaklah mencerca dengan melampau. Ini orang tu memanglah buat dosa. Kita kalau nak tegur orang, kita pun kena tahu status kesilapan. Jangan benda besar, benda kecil kita pukul sama rata. Kadang-kadang benda sunat pun kita pukul sama rata. Kalau ditinggalkan sunat pun kita maki juga dia. Tak boleh. Sebab dia ada hukum mesti, sunat lain. Yang wajib lain. Dan disebut haram pun lain. Haram dia ada haram dosa kecil, ada haram dosa besar. Yang haram dosa kecil ni cara kita didik lebih lembut. Sebab dia berkaitan dengan adab-adab. Yang haram besar tu memang kita akan lebih keras. Kerana ia melibatkan hukum yang lebih kasar. Hukum yang lebih keras. Jadi setiap orang yang tahu ilmu, dia tahu bagaimana mengingkari sesuatu. Jangan kita ingkar sama je nada kita, sehingga orang nampak macam teruk no. Jadi kita bila nak mengingkari sesuatu, biar bijaksana. Biar berilmu. Biar tahu status benda tu. Kalau status tu benda khilaf, keingkaran kita tidak melampaui. Ini khilaf. Yang ni buat macam ni boleh, buat macam khilaf. Kalau statusnya dosa kecil, pun keingkaran kita tahu. Waktu macam mana kita nak ingkar yang sesuai. Kalau dosa besar, kita pun tahu cara ni. Kalau makruh, kita pun tahu cara ni. Kalau benda tu lebih baik, dia harus, tapi harusnya lebih baik jangan buat. Kita tahu. Macam tuan-tuan kalau kita baca Quran, dia ada wakaf sok lam, ya macam tu. Sok lam, dia panggil silah. Adakah dia sambung lebih baik atau berhenti lebih baik? Seorang kata, okay, ini sambung. Guru kami, bila mana tu dia akan tengok ayat tu sendiri. Sama ada kalau dia bagi syarat macam ni, berhenti. Walaupun ada wakaf tersebut, kerana tahu itu lebih baik berhenti. Kerana masalah makna. Maka semua benda tadi kita katakan, kita lihat benda tu memang harus. Boleh itu, boleh ini. Tapi yang mana banyak maslahat. Lepas tu kalau tak buat, macam mana kita nak ingkar dia? Kita taklah ingkar dengan cara maki dia sebab benda ni harus. Baiknya macam ni. Contoh kita kata dalam buat jamuan. Yang ni kata jamuan makan dulang, yang ni kata jamuan makan pinggang. Yang kata pakai dulang ni senang sebab kita tak ramai tukang basuh. Senang. Yang ni kata tak apalah pinggang lagi bagus. Dua-dua tu harus. Tak payah gaduh lah. Pak, saya letak jawatan lah, tak terima cadangan saya. Letak jawatan. Oh, kita kan macam tu gaduh. Saya tetap nak suruh pakai pinggang. Ni kata dulang. Kita letak jawatan. Padahal dua-dua harus. Cuma kita melihat mana yang lebih baik. Kita tengok dulang ni lebih baik orang kita pekerja tak ramai. Senang. Letak terus. Begitu. Tapi dia harus. Tuan-tuan nak makan dulang harus. Tuan-tuan nak makan pinggang semua harus. Semua dibolehkan. Semua dibenarkan. Disebut dalam Al-Quran. Boleh kita makan begitu. Boleh kita makan berasnya. Tak salah. Yang penting kita makan ramai-ramai. Maksudnya wa'imah tuan-tuan makan dulang. Wa'imah tuan-tuan makan pinggang. Tapi makan ramai-ramai. Keberkatan dia kat sini. Makan ramai-ramai. Bukan keberkatan dia makan kat dulang tu. Makan ramai-ramai. Duduk ramai-ramai makan. Wa'imah seorang nak dulang. Seorang cuma nak jenis letak ampau sufrah je makan. Seorang nak pinggang. Seorang pula nak makan pinggang kawang dia. Itu semua benda-benda yang halus. Jadi kita melihat apa yang lebih baik. Dan kalau orang tak terima cadangan kita, kita tak perlu mengingkari pun. Sebab benda tu tak ada apa pun. Kita kata tak ada isu pun. Tapi orang kita benda tu lah isu besar. Ini letak jawatan, gaduh tak ada masjid. Sebab apa? Cadangan saya tak diterima. Jadi ini kerugian. Sebab tu kita kena tahu, waktu kita engkar sesuatu, kita nak marah sesuatu, kena tahu nilai dia macam mana.
Jangan benda tu tak seberapa, gaduhnya teruk. Jadi menampakkan kita tak bijak. Menampakkan kita tak pandai. Jadi benda-benda yang saya katakan bukan satu perkara besar untuk kita besar-besarkan, maka jangan besarkan. Itu cara muamalah kita dengan manusia. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.